Sudah makin ramai ahli parlimen yang nama mereka muncul dalam satu senarai yang kononnya disediakan oleh orang-orang Anwar yang dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong, sudah keluar bukan hanya membuat penafian tetapi menyela Anwar, menyela senarai tersebut, malah berkata bahawa ini adalah lawak jenaka yang besar seperti mana yang dikatakan oleh seorang ahli parlimen dari Sabah hari ini. Dan benda tu memang kelakar. Okey, dan dia terkejut macam mana boleh petik nama begitu saja sejajar dengan apa yang saya kata. Nah, percayalah, ini bukannya ahli parlimen tu tiba-tiba buat U-turn, bukan. Ini hakikat. Saya dah kata ini adalah satu konspirasi melibatkan Anwar disokong oleh kumpulan Najib dan Zahid. Kerana terdesak. Orang terdesak sanggup lakukan apa sahaja sebab tidak ada jalan lain. Jadi dengan harapan dia hantar satu senarai. Senarai itu bukan bukti. Masih kalau kamu kena scroll dan lihat live saya semalam di mana saya jelaskan dengan terperinci. Kalau ia pun ada pertimbangan dari pihak Yang di-Pertuan Agong, dia perlu berjumpa dengan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan pengesahan peribadi. Dan cara seeloknya sebenarnya adalah menerusi undi di Dewan Rakyat. Mana-mana cara ni saya dah beritahu akan buktikan dua perkara. Pertama, Anwar tidak memiliki sokongan majoriti. Kedua, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak memiliki sokongan majoriti. Dan oleh itu seharusnya lah tidak menjadi Perdana Menteri. Tetapi selagi dah tak dibuktikan atau belah-belah tun belum mengorak langkah, jadi selagi itu memang dia berhak untuk duduk sebagai Perdana Menteri. Okey. Tetapi apa pun akan terbukti. Tapi Anwar tidak ada pilihan. Jadi dilontarnya nama-nama tu, atau kita jangan sebut Anwar lah, ada satu senarai yang muncul, dilontar nama-nama tu dengan harapan ahli-ahli parlimen akan terperdaya dan makin ramai akan sokong Anwar seandainya Yang di-Pertuan Agong jumpa ahli-ahli parlimen. Okey? Dan semua ni sebenarnya kena balik kat Anwar, makan diri Anwar. Dia tidak ada bilangan majoriti. Dan benda ni bukan lagi andaian. Kau rujuk balik kenyataan ahli-ahli parlimen ni, bukan sekadar menafi. Baca apa yang mereka kata. Okey? Tak berani. Ahli parlimen tahu, mereka lebih tahu dari kau dengan saya tahap mana sokongan terhadap Anwar. Tapi orang terdesak, maklumlah orang terdesak, dia akan membuat satu-satu perkara walaupun dia tahu perkara itu hampir mustahil untuk menjadi kenyataan, tapi tak ada pilihan. Okey? Dan selama ni UMNO tim A khususnya diam apabila dituduh sanggup bersekongkol dengan DAP. Memanglah sanggup bersekongkol. List dah keluar lama. Tapi Zahid selaku Presiden UMNO tak pernah keluar, dia kata impossible sebab ada nama DAP. Tak. Mereka tunggu dengan harapan mungkin berjaya. Anwar ni penipuan dia berjaya. Jadi duduk diam. Mereka duduk diam. Tapi bila kau tengok esok, bila dah nampak tak akan berjaya, tiba-tiba akan keluar. Akan bergeraklah lidah-lidah cadang, lidah-lidah bercabang mereka tu. Oh, kami tak akan bersekongkol dengan DAP. Ya. Tapi benda ni dah berlarut sekian lama. Ya. Hari tu malah Zahid dah keluar ke kenyataan. Kalau MP nak sokong Anwar boleh. Memberi bantuan kepada Anwar supaya MP-MP lain terdorong untuk sokong dia. Ini terdesak. Okey? Ini terdesak sebab nak selamatkan Tengku. Memang ada niat untuk gulingkan Muhyiddin. Dan selepas ini, Muhyiddin kena buat sesuatu. Sebab apa? Tim A tak akan berdiam sebab orang terdesak. Kalau langkah ni dah gagal, langkah terakhir mereka akan kamikaze. Jadi kalau kawan tak faham apa maksud kamikaze, pergi ke Google dan cek maknanya. Dia adalah perkataan Jepun. Dia akan kamikaze. Do or die. Buat. Berani mati. Sebab kalau tak berjaya, bukan kita dah berada dalam tahap kritikal. Sama ada benda tu akan berjaya atau kita kekal dalam keadaan kritikal, jadi tak rugi. Jadi dia akan buat kamikaze, mereka akan tarik sokongan daripada Muhyiddin. Kerajaan akan runtuh. One way or the other, and it's very soon. Tapi ingat, semua live saya adalah pandangan peribadi saya yang saya dah beritahu berulang kali. Semua live saya tak paksa siapa mempercayai saya. Saya bincang dengan niat ikhlas supaya orang tenteram sikit
at least ada orang beri penjelasan, berbanding dengan gelagat pemimpin politik yang huru-harakan negara yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan orang keadaan dah tegang. Okey? Okey, ini nak masuk babak kedua, yang ketegangan tu. Baru-baru ni muncul satu kain rentang. Atas kain rentang itu ditulis, rakyat jaga rakyat, menteri jaga poket. Kemudian pihak-pihak tertentu berkata benda ni adalah, yang pro kerajaan ni, saya tak nak sebut pihak mana, ini adalah kata-kata kesat yang menghina pemimpin. Janganlah guna istilah salah, ini kata-kata kesat, ini menghina pemimpin. Tak. Orang dari segi perlembagaan pun dia tak bercanggah. Hasut pun tak. Kalau benda tu benar, dilakukan dengan niat yang betul, maka seperti saya setuju. Rakyat untuk rakyat, menteri dilihat jaga poket, negara makin hancur, nak tambah. Okey, berdasarkan situasi politik sendiri, berdasarkan apa yang dicerminkan oleh pemimpin, berdasarkan banyak kejadian yang berlaku dalam 7 bulan ini, berdasarkan jati diri pemimpin yang dah terpesong akidah dia, berdasarkan banyak kecelaruan politik, berdasarkan tindak tanduk pemimpin yang menyebabkan rakyat jadi makin marah, gusar, tak tenteram, berdasarkan gelagat pemimpin atau kepimpinan yang menyebabkan timbulnya ketegangan, berdasarkan pemimpin-pemimpin yang petik dalil putar belit agama untuk halalkan yang haram, berdasarkan pemimpin yang petik daripada Al-Quran untuk menghalalkan kesalahan seorang pemimpin yang sendiri mengaku dia melakukan kesalahan, berdasarkan ketaksuban kemaruk kuasa pemimpin yang menggunakan dana rakyat, milik negara dalam jumlah yang teramat besar untuk mengayakan menteri-menteri, ahli-ahli parlimen dengan jawatan-jawatan, pemberian jawatan tak tentu hala, dalam pada negara sedang mengalami kegawatan, dalam pada rakyat biasa tengah terhimpit atau susah disebabkan COVID, dalam pada usahawan ada yang bankrupt disebabkan COVID, dalam pada banyak dalam padanya ni. Dalam pada semua ni berlaku, menteri ataupun pemimpin politik lah pergi ke Sabah, terang-terang kalau kita lihat video, ramai yang langgar SOP. Orang awam atas kesalahan kecil, contohnya topeng muka ni tak letak dengan betul, dia letak kat sini di tempat awam, didenda ke, diheret mahkamah dan ditahan dan sebagainya. Bagi saya, dalam 7 bulan ni, apa yang saya lihat ialah rakyat dibuli. Ini adalah satu kezaliman. Menteri sedang bercakaran, pemimpin politik pro kerajaan sedang bercakaran, bergelut kuasa, wang dan kedudukan. Tingkah laku, jangan kata pemimpin Islam, jangan kata pemimpin rakyat, jauh sekali pemimpin tak layak bergelar pemimpin. Dalam suasana ni rakyat tegang, tapi yang dihukum secara am adalah rakyat. Jadi apabila kain rentang kata-kata tu dijadikan isu tu, itu bagi saya dalam situasi, sebab setiap benda tu kita kena lihat konteks dia. Dalam konteks ni, dalam situasi ni, orang yang kata itu adalah kata-kata kesat, menghina pemimpin, itu adalah melampau, tindakan melampau, menghukum rakyat. Menteri, pemimpin politik pro kerajaan ni bermaharaja lela, terpesong akidah. Dan jangan pula ada seorang pemimpin yang menggelarkan diri dia pemimpin Islam dari parti yang dah label diri dia sebagai parti Islam. Apabila anda label satu parti, bukan saya nak kritik, tapi bila saya dengar kata dia, saya dah marah. Apabila anda label satu parti sebagai parti Islam, automatik dah ada unsur-unsur tersasar sebab anda kata yang lain tu kurang Islamik. Anda label diri anda sendiri sebagai Islam. Yang kita ingat Allah. Okey. Tapi kalau anda kata pemimpin dah tak ada jati diri, jangan lupa pandang balik
kat pemimpin di parti kau sendiri yang petik dalil, yang putar belik agama, yang terpesong akidah dia, yang menghalakan ummah ke jalan yang silap. Tegur yang tu dulu, betulkan yang tu dulu. Kalau dah tak berani berbuat demikian, jangan bercakap. Jangan bercakap, senang. Sebab saya ada menaruh harapan yang PAS ni dia boleh sedar sikit kalau diberi peluang. UMNO is gone. Okay? Jadi jangan zalim, jangan bully rakyat. 10 minit selepas habis live ini, saya akan letakkan link kepada artikel tersebut di dalam ruang komen. Tolonglah cari, kemudian share ramai-ramai. Saya tak langgar undang-undang apabila saya kata demikian, sebab niat saya adalah betul untuk menimbulkan kesedaran berdasarkan situasi politik terkini yang ditimbulkan oleh pemimpin. Bukan saya, bukannya rakyat, orang awam mangsa. Jadi saya nak timbulkan kesedaran supaya harap-haraplah pemimpin ni dihalakan ke jalan kebenaran. Agar berhenti kezaliman ini, agar berhenti kegilaan ni. Itu niat saya. Kalau nak salahkan orang yang letak kain rentang tu, fokus kat kain rentang tu. Dia tak dapat kebenaran untuk letak kain rentang itu. Itu boleh diterima. Kata-kata itu bukannya kata kesat. Berdasarkan situasi politik sendiri. Ini adalah keluhan, luahan, perasaan mangsa politik. Jangan bully rakyat. Rakyat tak harus takutkan pemimpin sebab pemimpin manusia biasa. Kalau dah terkhilaf, terpesong, rakyat harus menegur. Yang kita takutkan hanya Allah. Dan mereka yang hanya takutkan Allah tetapi melakukan kerja untuk Allah, untuk agama, bangsa dan negara, tidak berani, tidak takut berjuang atau mengatakan yang benar kerana kami pejuang. Dan pejuang tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Jadi ini tanggungjawab saya. Kalau saya tak sebut, maka saya dah lari dari tanggungjawab saya. Saya juga doa pemimpin-pemimpin ni dapat kesedaran supaya mereka boleh hentikan kegilaan ni. Ya, jadi apa pun, Muhyiddin dah sampai tahap sama ada dia panggil sidang tergempar parlimen atau bubar parlimen. Sebab mereka lah benda ni terjadi. Kalau disebabkan orang lain, kita boleh harapkan mereka untuk perbetulkan keadaan ini. Pemimpin yang jadikan keadaan begini. Dan jangan guna alasan COVID tak boleh buat sidang. Sedangkan dalam beberapa kali ini, bulan-bulan yang lepas, dah buat sidang secara online lah. Dah buktikan bahawa kita ada kemampuan buat sidang online. Ini nak buat satu sidang tergempar pendek untuk undi sahaja, iaitu undi tidak percaya. Boleh buat online. Kalau dah boleh atur antarabangsa untuk buat persidangan antarabangsa dalam komputer, apa salahnya buat sidang parlimen tergempar? Ya. Kalau nak esok pun boleh buat. Jadi perlu buat. Sebab rakyat dah meluat. Kat luar ni, dengar cakap dia. Tanya kawan-kawan dekat Pulau Pinang, Ipoh, sama. Pergi kat mana-mana, orang meluat. Meluat bukan dengan keadaan politik bukan. Meluat dengan kepimpinan yang ada sekarang. Ya. Jangan hukum rakyat untuk kesalahan pemimpin. Dah sampai satu tahap, saya rasa pejuang-pejuang rakyat sebenar kena tampil dan menyatakan kebenaran.